Hello everyone, salam sejahtera. Welcome to our webinar. Sebelum kita memulai webinar pada hari ini dengan tema isu keselamatan dan peranan supervisor atau manajer dalam sektor minyak dan gas, kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof. Dahlan atas kesempatan yang telah diberikan. Selanjutnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada saya, Nabila Iriesta sebagai moderator, dan selanjutnya untuk panel 1 ada Nura Siahtah, yang kedua untuk panel 2 ada Sofiana binti Awang, selanjutnya panel 3 ada Airiel Beatrice Alisius, selanjutnya panel 4 ada Nadia Julius, dan terakhir pada panel 5 ada Nura Zriana Dina binti Jaivin. Saya akan memperkenalkan tema webinar yang kelompok kami angkat, yaitu mengenai isu keselamatan dan peranan supervisor atau manajer dalam sektor minyak dan gas. Supervisor merupakan suatu posisi atau jabatan dalam struktur perusahaan yang memiliki kekuasaan dan dapat memberikan perintah untuk menundukkan rekan kerja di bawah arahan dari kedudukan atasannya. Salah satu tanggung jawab menjadi supervisor adalah mengenai keselamatan para pekerjanya. Dalam pembahasan ini mengenai pekerja-pekerja di sektor minyak dan gas. Pekerja minyak dan gas sangat rentan terkena bahaya di tempat kerja. Risiko dan bahaya yang dapat terjadi antara lain yaitu kebakaran dan letupan, terkena barang jatuh dari tempat yang tinggi, tekanan yang tinggi, mengangkat barang, dan area kerja yang terbatas. Dalam isu-isu tersebut muncullah berbagai pertanyaan, yaitu yang pertama mengenai apa saja peranan supervisor terhadap keselamatan kerja minyak dan gas. Yang kedua, bagaimana kepentingan keselamatan di tempat kerja. Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan kami bahas melalui webinar ini, dan berikut akan saya bacakan mengenai topik-topik pembahasan yang akan disampaikan. Yang pertama, mengenai perserikatan di tempat kerja yang selamat. Yang kedua, jenis-jenis hazard di tempat kerja. Yang ketiga, the safety rules. Yang keempat, peranan supervisor atau manajer. Yang kelima, kepentingan supervisor atau manajer di tempat kerja. Dengan begitu, tanpa menunggu waktu lama lagi, mari kita langsung menuju pada penyampaian materi pertama, yaitu perserikatan di tempat kerja yang selamat, yang akan disampaikan oleh panel pertama kita. Untuk Saudari Sofiana, saya persilahkan. Okey, maafkan saya sebab line saya tiba-tiba hilang. Okey. Kita boleh start? Ya, silahkan. Okey. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada moderator dan juga para panel sekalian. Okay, terima kasih kerana menjemput saya dalam segmen ini, iaitu isu keselamatan dan peranan supervisor atau manager dalam sektor minyak dan gas. Okay, untuk berbalik kepada soalan apa persekitaran kerja selamat. Boleh next slide.
Sudah next slide kan? Oh, okey. Okey, apa itu perserikatan kerja selamat? Ia adalah salah satu situasi di mana seseorang pekerja berada di tempat kerja tanpa menerima atau ditimpa sebarang risiko yang teruk ketika berada di kawasan yang berisiko tinggi untuk berlakunya kemalangan. So, ia juga mempengaruhi kekemasan dan juga kebersihan di tempat kerja, bukan sahaja dapat jauhi kemalangan, malah juga dapat tingkatkan kecekapan para pekerja. Okay, next. Okay, untuk lebih faham apa ciri-ciri persekitaran kerja selamat ni, di mana tidak membiarkan alatan dan bahan bersepah seperti serpihan logam di atas lantai atau di sekeliling mesin. Ini kerana bagi elak alatan dan bahan tersebut daripada dilanggar, disepak atau dipijak oleh pekerja. Dan sekurang-kurangnya sebaik saja selesai bekerja iaitu dengan menggunakan mesin dan tempat kerja perlulah dibersihkan sebaik yang boleh. So untuk kedua iaitu elakkan minyak atau grease ni tertumpah di atas lantai kerana kita tahu minyak ni sangat licin dan boleh menyebabkan kita mudah tergelincir dan jatuh jika kita terpijak. So untuk poin ketiga iaitu jika satu kawasan iaitu bengkel atau workshop ni mestilah mempunyai ruang dan mendapat bekalan cahaya yang terang, mempunyai peradaan baik kerana ia mempengaruhi kawasan dan juga keselesaan para pekerja dan juga dilengkapi dengan rak tempat menyimpan alatan dan bahan yang bersesuaian. Okay, next. Sudah next? Yes, yeah. Okay. Okay, sebelum bagaimana untuk fahami iaitu sebelum mulakan kerja di dalam kawasan iaitu bengkel dan workshop, setiap pengguna ni atau pekerja hendaklah memeriksa terlebih dahulu persekitaran dan peralatan yang digunakan adalah selamat kerana kita takut nanti walaupun sebelum orang tu guna keadaannya baik tapi apabila pekerja seterusnya guna tidak baik tapi begitulah. Ini kerana bagi elak berlakunya kemalangan. So, pemeriksaan ini hendaklah berpandukan kepada borang pemeriksaan keselamatan yang disediakan oleh jawatan kuasa keselamatan bengkel. Dan pemeriksaan ini terdiri pada aspek keselamatan iaitu persekitaran peralatan, mesin dan analisis risiko yang hendak dilakukan. Okay, next. Okay, dalam persekitaran keselamatan persekitaran kerja selamat, dia mempunyai akta di mana Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 atau OSHA 1994 di mana untuk pastikan keselamatan, kesihatan dan kebajikan orang-orang yang sedang bekerja dan juga lindungi orang-orang di tempat kerja. Ini juga bagi galakkan suatu persekitaran pekerjaan yang bersesuai dengan fisiologi dan psikologi orang yang sedang bekerja sebab macam saya cakap tadi, kalau ia bergantung juga pada persekitaran keselesaan pekerja tu lah. So, apa pentingnya ni kerana apa pentingnya akta ni iaitu majikan mempunyai kawalan penuh terhadap setiap aktiviti di tempat kerja termasuk lakukan analisis risiko dan juga rancangan kawalan risiko yang efektif sebelum staf yang mereka ni lakukan apa-apa aktiviti kerja. Okay, next. So, untuk lebih faham,
Seandainya satu kawasan tu bengkel atau workshop ni lebih daripada 5 orang pekerja, perlu bentuk dengan jelas satu dasar bertulis keselamatan dan kesihatan di tempat kerja. Ini kerana garis panduan ni bantu organisasi huraikan dengan jelas dasar keselamatan dan kesihatan untuk para pekerja dan nyatakan bahagian yang penting seperti yang dikehendaki oleh undang-undang. Maksudnya setiap departmen tu ada apa keselamatannya dan juga cara-caranya. Sekian daripada saya, itu sahaja. Oke, thank you untuk Saudari Sofiana atas penyampaian materi tadi. Berdasarkan apa yang telah disampaikan mengenai perserikatan di tempat kerja yang selamat, dapat disimpulkan jika tempat bekerja seharusnya memberikan fasilitas yang baik sehingga keselamatan para pekerja terjaga meskipun berada di kawasan yang memiliki resiko tinggi. Hal tersebut dapat dilakukan dengan misalnya dengan tidak membiarkan alat dan bahan serpihan logam berada di atas lantai, terdapat ruang untuk para pekerja berlalu lalang, dan lain sebagainya. Oke, untuk selanjutnya mari kita lanjutkan dengan materi berikutnya mengenai jenis-jenis hazard di tempat kerja bersama panel kita yang kedua, yaitu Saudari Airil. Dengan ini saya persilahkan untuk memulai presentasi. Oke, terima kasih kepada moderator kita, Cik Nabila. Salam sejahtera saya ucapkan kepada moderator dan semua ahli panel. Saya merupakan panel yang kedua akan memberitahulah jenis-jenis hazard yang terdapat di tempat kita, khususnya dalam industri minyak dan gas. Next slide. Oke, hazard didefinisikan sebagai punca atau keadaan yang mempunyai potensi mengakibatkan kemudaratan dalam konteks kecederaan dan penyakit kepada manusia, kerosakan harta benda, kerosakan persekitaran tempat kerja, atau gabungannya, kesemuanya sekali. Jadi di sini kalau kita lihat, saya highlightkan bahaya dan risiko, di mana bahaya ini adalah dedahan relatif seseorang kepada hazard. Jadi seseorang yang sentiasa terdedah kepada hazard ini berada di dalam keadaan berbahaya daripada seseorang yang tidak terdedah kepada hazard. Jadi bahaya di sini adalah untuk menarik perhatian kepada keadaan yang berisiko tinggi lah. Jadi untuk risiko bermakna gabungan kemungkinan berlakunya sesuatu kejadian berhazard dalam sesuatu tempo dalam sesuatu tempo khusus yang ditetapkan atau dalam keadaan yang ditetapkan dan tahap teruk kecederaan atau kerosakan kepada kesehatan manusia, harta, alam sekitar atau gabungan daripada ini yang disebabkan oleh situasi bahaya yang berlaku. Oke, next slide. Oke, berikut merupakan kategori-kategori hazard. Yang pertama di sini kita lihat adalah hazard fisikal, di mana hazard fisikal ini melibatkan bunyi bising atau getaran, suhu yang melampau, ketinggian atau gravity, objek tajam, sinaran UV, ruang kerja yang terkurung, kejadian di mana pekerja itu tergelincir, tersadung atau jatuh. Hazard yang kedua adalah hazard kimia, di mana hazard kimia ini melibatkan kecederaan akibat sentuhan dan terhidu bahan kimia. Apabila bahan kimia ini tertumpah, terpercik, terhidu atau termakan, hal ini boleh menyebabkan kemudaratan kepada para pekerja lah. Contoh bahan kimia ni macam bahan alkali, berasid, pelarut organik, wap dan gas beracun. Jadi antara kesan jika terdedah kepada bahan ini adalah kesan akut. Maksud dia di sini kesan jangka pendek. Contoh dia macam kita terkena cecair berasid, kulit kita akan terhakis. Jadi berlaku kerangsaan pada kulit. Kedua adalah kesan kronik yang melibatkan toksik kepada sistem pernapasan, kesan toksik kepada sistem pernapasan kita. Yang ketiga adalah karsinogenik yang boleh menyebabkan barah. Seterusnya hazard mechanical yang melibatkan
mesin memotong, menyepit hentaman, mesin berputar, dan juga benda tajam. Kalau pekerja ni macam terkena benda tajam akan menyebabkan kecederaan atau ada bahagian anggota badan yang boleh terpotong. Yang keempat adalah hazard ergonomik, di mana hazard ergonomik ini berkaitan dengan persekitaran kerja yang tidak sesuai, tugas berat yang menggunakan tangan, keadaan badan yang kekok, pergerakan yang berulang-ulang dan kerap. Keadaan ini berlaku membolehkan pekerja terdedah kepada risiko penyakit sendi, tulang dan otot atau musculoskeletal disorder (MSD) yang mana lebih berat dan lama bebanan yang kita angkat, lebih tinggi risiko untuk kita dapat MSD. Next slide. Hazard yang kelima adalah hazard elektrik yang melibatkan kejutan elektrik, kebakaran akibat lebihan beban dan percikan. Contoh, pekerja tu dia pegang suis lampu menggunakan jari yang basah. Jadi boleh menyebabkan kejutan elektrik. Seterusnya adalah hazard letupan dan kebakaran, di mana kemalangan ini boleh berlaku disebabkan percikan api atau nyalaan api di mana atmosfera yang mudah terbakar, pergerakan bahan kimia iaitu dalam tangki atau tong, dan bahan yang disimpan di bawah tekanan yang tinggi. Kalau pekerja tu cuai, risiko kemalangan tu berlaku sangat tinggi. Jadi di sini memang kita tidak boleh elak, tapi lebih bagus untuk sentiasa berhati-hati dan mematuhi peraturan keselamatan lah, dan ikut perintah yang telah disampaikan oleh supervisor atau manager semasa berada di worksite. Okay, hazard yang ketujuh adalah hazard biologi yang melibatkan bakteria, virus, serangga, parasit atau kulat. Sebagai contoh, pekerja yang melakukan penyerapan melalui luka di worksite itu dipenuhi dengan bahan-bahan berbahaya dan persekitaran tidak bersih. Jadi pekerja kena berhati-hatilah selalu, dan paling penting cuci tangan sebelum makan atau sentuh mulut. Seterusnya hazard ke-8, di mana ini berkait rapat dengan hazard-hazard yang saya sebut sebelum ini, yaitu hazard kesihatan. Perkara ini melibatkan pekerja yang terdedah kepada masalah kesihatan, tidak kira jangka masa pendek ataupun panjang. Hal ini berlaku sebab seperti yang saya sebut sebelum ini, di mana pekerja-pekerja yang berada di worksite itu sering terdedah kepada bahan-bahan toksik dan beracun. Ini boleh memudaratkan kesihatan pekerja lah. Next slide. Seterusnya, saya akan menyampaikan 5 risiko teratas dalam industri minyak dan gas. Oke, yang pertama di sini kita lihat adalah letupan dan kebakaran. Kemalangan ini berlaku apabila cecair atau uap mudah terbakar terkena sumber pencucuhan seperti kilat, rokok, api, sumber elektrik, percikan api, permukaan yang panas atau bergeser. Menurut US Bureau of Labor Statistics, mereka mendapati bahawa industri minyak dan gas mencatatkan banyak kematian disebabkan oleh kebakaran dan letupan dibandingkan dengan private industry dari yang lainnya di US. Contoh kemalangan yang pernah berlaku, letupan dan tumpahan minyak Deepwater Horizon pada 20 April 2010. Saya yakin kita semua pernah dengar ni insiden dan ada juga movie dia kena buat. Jadi insiden ini telah menyebabkan 11 pekerja pelantar tu maut, di mana beberapa individu itu dilaporkan hilang lah dan dianggap telah meninggal. Manakala 17 pekerja lagi cedera. Berdasarkan siasatan, kemungkinan tinggi teras konkrit yang mereka guna tu terlalu lemah untuk tahan tu gas. Banyak lagi pasal insiden ni. Kamu boleh cari di artikel news tu di internet untuk tahu lebih lanjut, dan boleh cari movie tu lah kalau rajin. Okay, next slide. Okay, yang kedua adalah jatuh. Walaupun tidak begitu menonjol seperti risiko lain, tergelincir
tersadung, terjatuh merupakan sangat berbahaya dalam industri minyak dan gas. Berdasarkan Pusat Kesihatan dan Keselamatan Pekerja Kanada, kira-kira 42.000 pekerja cedera akibat jatuh setiap tahun, di mana 18% tempat kerja, 60% terjatuh dan tergelincir, 30% itu jatuh dari tempat tinggi. Ini berdasarkan laporan setakat tahun 2016. Di US, menurut laporan The Bureau of Labor Statistics 2014, terdapat 247.120 case yang tidak menyebabkan maut, melibatkan jatuh, tergelincir, dan tersadung, dan hampir 800 case yang menyebabkan kematian meningkat dari tahun-tahun yang sebelumnya. Oleh itu, terjatuh ini pun sangat berbahaya sehingga boleh melibatkan nyawa-nyawa pekerja. Next slide. Oke, yang ketiga adalah caught in or caught between. Saya pun tidak berapa pasti istilah Melayu dia macam mana. Yang pasti case ini melibatkan kemalangan di mana pekerja itu dilanggar atau dihempap atau tersepit oleh kendaraan atau objek semasa berada di tempat kerja. Pangkalan data OSHA IMIS melaporkan 3 dari 5 kematian di tempat kerja industri minyak dan gas ini adalah disebabkan pekerja terdedah kepada bahaya seperti dihempap, diperangkap dengan kendaraan, objek, atau peralatan yang jatuh di tempat kerja. Kemungkinan bagi kes kematian meningkat disebabkan oleh pekerja itu dalam situasi berseorangan. Tiada yang nampak tu pekerja terhempap oleh objek yang jatuh, lalu meninggal di tempat kejadian. Mungkin boleh diselamatkan lagi kalau dibawa lebih awal kan. Jadi situasi dia lebih kurang macam itulah. Okay, next. Oke, yang keempat adalah ruang kerja terhad atau terkurung. Situasi ini melibatkan pekerja ditempatkan di persekitaran tempat kerja seperti tangki simpanan, lubang, kawasan penggalian, dan wellhead. Wellhead ni macam dalam gambar tu ada saya letak di situ. Ruangan yang terhad atau sempit adalah berisiko tinggi apabila jalan masuk atau keluar tu tersekat, terutamanya dalam situasi yang berbahaya. Syarikat 3M mendapati bahawa Kanada mencatatkan kes kehilangan pekerja seramai 100 orang disebabkan ruangan yang terkurung setiap tahun. Dan separuh daripada mereka itu disebabkan kekurangan oksigen dan separuh lagi adalah mereka yang sedang diselamatkan, iaitu ketika berlaku situasi yang darurat atau masa itu ada situasi yang berbahaya berlaku, mungkin pekerja tersebut mau dikeluarkan tapi tidak sempat. Okay, next slide. Ada lagi yang kelima, tetapi tidak ada dalam slide. Oke, tidak apa. Yang kelima tuh saya sebut sajalah di sini. Yang kelima adalah bahan berbahaya di mana keadaan ini amat berkait rapatlah dengan kesihatan pekerja minyak dan gas. Jadi selain daripada minyak dan gas ni, pekerja juga boleh terdedah kepada bahan-bahan berbahaya seperti hydrogen sulfide, karbon monoksida, dan banyak. Jadi hasil jangka panjang di hydrogen sulfide atau menyedut karbon monoksida itu boleh mengakibatkan kesan buruk pada kesihatan pekerja lah. Oke, itu saja perkongsian saya mengenai hazard-hazard di tempat kerja. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Saudari Airil atas penyampaian materi mengenai jenis-jenis hazard di tempat kerja. Dapat disimpulkan jika hazard merupakan suatu keadaan yang memiliki potensi terjadi cedera dan penyakit kepada manusia, kerusakan harta benda, dan kerusakan di sekitar tempat kerja. Hazard dapat dibagi menjadi pada fisikal, kimia, mekanikal,
ergonomika, elektronik, letupan atau kebakaran, biologi, dan kesehatan. Di antara macam-macam jenis hazard tersebut, lima hazard yang sering terjadi pada tempat kerja minyak dan gas berupa letupan dan kebakaran, jatuh, caught in atau caught between, ruang kerja terbatas atau terkurung, serta terpapar bahan berbahaya yang menjadi risiko tertinggi pada pekerja minyak dan gas. Baik, materi selanjutnya mengenai safety rules atau peraturan keselamatan di tempat kerja akan disampaikan oleh panel ketiga kami, yaitu Saudari Nadia. Dengan ini, saya persilahkan Saudari Nadia untuk memulai presentasi. Terima kasih, moderator. Seterusnya saya akan menerangkan mengenai peraturan keselamatan di tempat kerja, khususnya bagi dalam bidang oil and gas. Seterusnya. Oke, peraturan pertama ialah wajib menggunakan Personal Protective Safety Equipment, yaitu PPE, yaitu perlindungan kepala, kaki, sarung tangan, dan lain-lain. Antara contoh basic PPE ialah coverall, yaitu protective clothing, safety helmet, hand gloves, safety boots, safety glass, dan juga earplug. Ini merupakan jenis-jenis dan juga PPE yang basic yang mesti dan wajib dipakai oleh pekerja. Seterusnya ialah membuat pelaburan dalam program keselamatan yang menyatukan pekerja, mewujudkan komunikasi yang konsisten untuk memberikan tahap keselamatan keseluruhan yang lebih tinggi. Ini dilakukan agar keselamatan pekerja lebih terjamin sepanjang tempo seseorang pekerja itu bekerja dalam organisasi tersebut. Seterusnya ialah memantau kesehatan mental pekerja dengan kerap. Membina rasa kepercayaan dengan pekerja bagi memudahkan mereka meminta pertolongan, mematuhi peraturan, mengakui kesalahan, dan juga meminta nasihat daripada pihak-pihak yang sepatutnya lah. Hal ini karena ia berkait rapat dengan prestasi pekerjaan pekerja. Karena jika kesehatan mentalnya terjejas, maka prestasi kerjanya juga turut terjejas. Oke, seterusnya. Peraturan yang keempat, memastikan pekerja memahami keadaan tempat kerja, yaitu memastikan semua pekerja memahami peranan mereka di tempat kerja, bahaya yang berkemungkinan akan berlaku, dan juga langkah-langkah keselamatan yang ada di dalam organisasi itu. Pastikan semua pekerja dalam organisasi tersebut memahami peranan mereka, karena jika mereka tidak memahami peranan mereka, ia akan berlaku ataupun menyebabkan kecederaan dan juga miscommunication mungkin akan berlaku. Seterusnya, mengekalkan pembersihan secara konsisten. Seperti yang dikatakan oleh dua panel tadi, pembersihan di tempat kerja merupakan perkara yang penting karena lantai dan lorong merupakan kawasan yang akan dilalui oleh pekerja sekiranya lantai licin ataupun lorong bersepah, karena barang-barang yang tidak ataupun kurang penting berada di situ, kecederaan akan berlaku terhadap pekerja tersebut. Seterusnya, laksanakan sistem 5S. Tingkatkan aliran kerja dan kurangkan pembaziran dengan sistem 5S. Apa itu sistem 5S? 5S ialah sisi, susun, sapu, seragam, dan sentiasa amal. Oke, S yang pertama ialah sisi barang yang tidak diperlukan di kawasan yang berada di kawasan tempat kerja ataupun buang secara sistematik agar tidak menjejaskan kawasan kerja ataupun
sekitarnya. S yang kedua ialah susun. Susun dan simpan barang dengan kemas agar barang tersebut mudah diambil dan mudah disimpan semula dan juga mudah dikendali. S yang ketiga ialah sapu. Sapu, cuci ataupun mengemop kawasan tempat kerja dan juga peralatan dan mesin agar ianya bebas dari habuk, kotoran dan juga mudah untuk dikendali. S yang keempat ialah seragam. Menjaga kebersihan dan juga penyusunan sepanjang masa karena dengan berdisiplinnya pekerja, semua langkah keselamatan akan dipatuhi dan juga peraturan-peraturan tempat kerja dipatuhi, akan mengurangkan lagi kecederaan di tempat kerja. Dan ya, S yang kelima ialah sentiasa amal. Berdisiplin dan latih pekerja untuk mematuhi peraturan agar pekerja tersebut lebih productivity dalam organisasi dan mampu menyumbang sesuatu yang baik terhadap organisasi. Seterusnya ialah sentiasa mengikut penyelenggaraan mesin. Ini lebih kepada supervisor ataupun manager. Hal ini bagi mengelakkan projek daripada tertangguh ataupun terkendala. Supervisor ataupun manager sepatutnya mengambil masa untuk menilai tanda ataupun label yang berada di kawasan organisasi dan juga prosedur-prosedur yang sepatutnya dijalankan sebelum projek dimulakan bagi mengelakkan penambahan kos sekiranya sesuatu projek tergendala ataupun kemalangan berlaku. Yang peraturan seterusnya ialah memasang sistem pemantauan dalam kenderaan, yaitu IVMS. IVMS ialah In-Vehicle Monitoring System. Pantau tingkah laku pemandu seperti yang panel sebelum ini terangkan. Kemalangan juga berlaku di tempat kerja, sama ada kendaraan ataupun mesin yang dikendali oleh pekerja, karena terdapat mungkin segelintir ataupun banyak organisasi, tapi tidak semua organisasi menyediakan kendaraan untuk pekerjanya dari tempat kerja pulang ke rumah. Seterusnya ialah memberi komunikasi visual yang jelas, membuat tanda atau simbol yang khas untuk menyampaikan prosedur ataupun langkah ataupun precaution kepada kru kerja dan juga tempat kerja tertentu. Karena pekerja yang bekerja di dalam sektor oil and gas ialah pelbagai, seperti bahasa yang pelbagai bangsa. Oleh itu, komunikasi visual adalah komunikasi yang boleh dikatakan mudah untuk difahami oleh semua bangsa karena ia tidak perlu bahasa, ia hanya digunakan melalui visual. Dan yang terakhir, memberi kebenaran pekerja yang diberi kuasa dan dibenarkan dan terlatih untuk mengendali sesuatu mesin ataupun peralatan, karena mereka lebih arif dan lebih mengetahui mengenai perkara yang seharusnya mereka kendalikan. Itu saja bagi peraturan keselamatan di tempat kerja, khususnya dalam sektor oil and gas. Oke, thank you untuk Saudari Nadia atas penyampaian materi mengenai safety rules. Kesimpulan dari materi ini adalah untuk menjaga keselamatan di tempat kerja minyak dan gas, sebaiknya menggunakan personal protective equipment seperti pelindungan kepala, kaki, dan lainnya. Membuat pelaburan dalam program keselamatan yang menyatukan pekerja, sering melakukan pemantauan kesehatan mental para pekerja, memastikan pekerja memahami tempat kerja, melakukan pembersihan secara konsisten, melaksanakan sistem 5S, dan lain sebagainya. Oke, thank you sekali lagi untuk Saudari Nadia.
Selanjutnya, pemaparan materi keempat mengenai peranan supervisor atau manajer yang akan disampaikan oleh panelis kita selanjutnya. Untuk Saudari Syah, dengan ini saya persilahkan untuk memulai presentasi. Oke, seterusnya nama saya Nur Asya Taha dan saya akan menerangkan mengenai peranan supervisor ataupun manager. Okey, untuk yang pertama adalah mengatur karyawan. Okey, karyawan didefinisikan sebagai pekerja. Okey, untuk menjadi supervisor, mereka ni dikehendaki dapat menguruskan kerja yang akan disiapkan oleh dapat menguruskan kerja yang akan disiapkan oleh staf pelaksana. Okey, pada bila-bila masa perlu ada pengaturan harian yang jelas oleh supervisor untuk kaki tangan bawahan agar pekerja ni terus bekerja dengan optimum dan mewujudkan suasana kerja yang disiplin dan juga teratur. Okey, selain itu supervisor ni dia mesti memberi arahan agar setiap rancangan sesuai dengan tujuan yang jelas. Okey, seterusnya memberikan motivasi. Yang ketiga adalah mampu menerangkan huraian kerja dengan baik. Okey, yang kedua memberikan motivasi. Memberikan motivasi ni supervisor memberikan motivasi kepada pekerja di bawahnya merupakan salah satu tugas mereka yang penting untuk menjadi supervisor ini. Okey. Demi menjaga fokus dan kualiti kerja pekerja agar tidak merasa bosan dengan pekerjaan yang diberikan sehingga dapat menghasilkan hasil kerja yang maksimum. Okey, sekali pekerjaan yang diberikan oleh atasan memerlukan pemikiran yang berat, tetapi tugas supervisor ni sekurang-kurangnya mesti dapat memberikan mood ataupun keadaan yang baik kepada pekerja. Okey, sehingga menjadikan pekerjaan itu mudah dan menyenangkan untuk diselesaikan. Okey, yang ketiga mampu menerangkan huraian kerja dengan baik. Okey, untuk menjadi supervisor ni dikehendaki dapat menerangkan dan menyampaikan rancangan kerja kepada kaki tangan bawahan. Okey, hal ini kan tidak mudah dilakukan oleh supervisor kerana kerja yang diarahkan oleh pengurus tidak dapat difahami langsung oleh pekerja. Okey, jadi penjelasan yang diberikan oleh supervisor mesti dapat menyampaikan setiap perincian dalam rancangan pengurus. Maksudnya di sini supervisor ni harus menerangkan sesuatu kerja ni dengan lebih terperinci kepada bawahan mereka. Okey, jadi dengan arahan kerja yang baik, pekerja akan memahami dan melaksanakan rancangan pengurus dengan betul dan tepat. Okey, itu sahaja peranan supervisor atau manager. Okey, seterusnya. Oke, thank you untuk Saudari Syah atas pemaparan materi mengenai peranan supervisor atau manajer. Dari pemaparan materi tersebut dapat disimpulkan jika peranan supervisor atau manajer adalah mengatur pekerja. Hal tersebut dilakukan supaya para pekerja dapat bekerja dengan optimal, mewujudkan suasana kerja yang disiplin dan teratur, dan memberikan arahan agar setiap rancangan sesuai dengan tujuan. Yang selanjutnya adalah dengan memberikan motivasi, dan yang terakhir adalah mampu menerangkan mengenai deskripsi pekerjaan dengan baik. Untuk selanjutnya, yaitu materi terakhir dari webinar hari ini yang akan disampaikan oleh panelis kelima kami mengenai kepentingan supervisor atau manajer di tempat kerja. Untuk Saudari Dena, saya persilahkan. Terima kasih.
kasih kepada saudari moderator dan juga panel-panel lain. Saya Nur Azriana Dena, merupakan panel terakhir, akan memberitahu sedikit mengenai kepentingan supervisor ataupun manager di tempat kerja. Seperti yang kita tahu, kedudukan sebagai supervisor ni dia adalah tanggungjawab yang sangat mencabar, dan supervisor ni juga dia mempunyai pengetahuan yang baik dalam tugas-tugas tertentu dan perlu mempunyai kemampuan yang bijak dalam mengendali, mengurus dan juga mentadbir dalam sebuah organisasi. Okay, next. Okay. Kepentingan supervisor di tempat kerja yang pertama adalah menguruskan aliran kerja. Penyelia membuat dan mengawasi aliran kerja pasukan atau tugas yang diperlukan untuk menyelesaikan sesuatu pekerjaan. Disebabkan oil and gas ni dia merupakan kerja-kerja berkumpulan ataupun secara umum kita panggil kerja berpasukan. So supervisor ni dia mesti bijak dalam mengurus sebuah pasukan. Mostly diorang akan buat dan mengawasi aliran kerja pasukan mereka ataupun tugas yang diperlukan untuk selesaikan pekerjaan tersebut. And supervisor ni juga dia mesti menentukan tujuan, menyampaikan objektif dan juga memantau setiap prestasi pekerja dia. Next, kepentingan supervisor yang kedua adalah melatih pengambilan pekerja baru. Apabila pekerja baru menyertai pasukan, supervisor harus membantu mereka dalam memahami peranan mereka dan juga menyokong mereka semasa peralihan mereka. So bagi untuk industri oil and gas ni, dia termasuk dalam memberikan orientasi di tempat kerja dan juga memberikan latihan yang secukupnya sebelum mereka masuk kepada tugasan yang lebih mencabar. Ini bertujuan supaya mereka lagi faham, especially dorang punya keselamatan semasa dorang bekerja. And kepentingan yang ketiga pula iaitu menilai prestasi dan juga memberi maklum balas. Seorang supervisor dia sering ditugaskan untuk mengembangkan atau melaksanakan program maklum balas dan pengiktirafan pekerja. Tanggungjawab ini mungkin termasuk dalam menetapkan matlamat pekerja dan pasukan dalam memilih ganjaran yang sesuai bagi pencapaian mereka. Contoh dia, jika salah satu pekerja oil and gas ni dia kira melebihi kuota bulanan dorang, contoh kalau macam dorang ni selalu pergi offshore, mereka mungkin layak untuk mendapat bonus ataupun allowance yang mencukupi untuk dorang. So masa ni juga dia harus digunakan untuk memberikan bagi penyelia untuk memberikan maklum balas yang positif supaya pekerja mereka ni dia lebih bersemangat dalam melaksanakan pekerjaan mereka. Next. Okay, kepentingan yang keempat pula adalah merancang dan mengatur kerja. Dia menetapkan kursus tindakan kepada pekerja untuk memastikan kerja itu disiapkan dengan cekap dan teliti. Minyak dan gas, industri oil and gas ni dia merupakan industri utama
di pasaran dan juga memainkan peranan yang berpengaruh dalam ekonomi global sebagai sumber bahan bakar utama dunia. So sebagai supervisor, mereka mesti ambil perhatian supaya kerja-kerja yang pekerja bawahan dorang ni dapat melaksanakan tugas dengan lebih teliti. And then yang kelima, tanggungjawab pengurusan risiko. Dia keupayaan untuk memahami keseluruhan proses dalam mengenal pasti, mengawal dan meminimumkan kesan kejadian tidak menentu dalam industri oil and gas. Macam sebagai seorang supervisor, mereka mesti alert dengan hal-hal yang berlaku, terutama jika ia berkaitan dengan keselamatan, sebab industri oil and gas ni dia sangat berisiko tinggi kerana macam kita tahu dia sering berlaku accident. Contoh yang sering berlaku di oil and gas macam kita tahu macam letupan ataupun kebakaran, ruang yang terhad, tenaga elektrik dan juga bahaya yang lain. So supervisor mesti sedia memainkan peranan dalam mengawal kejadian tersebut dan memastikan pekerja dilatih untuk mengatasi sebarang kemalangan yang berlaku. Okay, next. Kepentingan yang terakhir yang saya akan bincangkan juga adalah membantu menyelesaikan masalah dan pertikaian pekerja. Okey, apabila pekerja dia tidak berpuas hati dengan pengalaman di tempat kerja mereka, mereka boleh terus berhubung kepada supervisor mereka. Supervisor ni dia menggunakan kemahiran mendengar yang aktif untuk memahami sebarang aduan dari pekerja dan juga boleh bekerjasama dengan mereka untuk menyelesaikan sebarang isu atau konflik yang berlaku. Sebab sekiranya pekerja mengadu jika terdapat konflik antara sesama anggota pengurusan yang lain dan berlakunya perselisihan kecil, so dia boleh, supervisor ni dia boleh bertindak sebagai orang tengah dan membantu kedua-dua pihak membuat penyelesaian supaya tidak berlakunya konflik tersebut. Sebab sekiranya berlakunya konflik pergaduhan sesama pekerja, dia akan menyebabkan sukar untuk bekerjasama dalam berpasukan, sebab industri oil and gas ni dia lebih kepada kerja secara berkelompok ataupun berpasukan. Sekian, itu sahaja dari saya. Saya kembalikan kepada saudari moderator kita. Oke, terima kasih untuk Saudari Dena atas materi yang telah diberikan. Mengenai kepentingan supervisor atau manajer di tempat kerja, dapat disimpulkan mengenai kepentingan supervisor atau manajer di tempat kerja adalah untuk menguruskan aliran kerja, melatih pengambilan pekerjaan baru, menilai prestasi dan memberikan feedback, merancang dan mengatur kerja, tanggung jawab mengenai pengurusan risiko, dan membantu menyelesaikan masalah dan pertikaian di tempat kerja. Dari materi yang telah disampaikan, dapat disimpulkan jika peran supervisor atau manajer sangatlah besar untuk memberikan keselamatan bagi para pekerjanya, terutama pada pekerja di bidang minyak dan gas. Berbagai risiko yang rentan terjadi pada para pekerja minyak dan gas nantinya dapat diminimalisir jika supervisor dan atau manajer dapat memenuhi kebutuhan yang berkaitan dengan keselamatan para pekerja. Oke, dengan penyampaian materi terakhir mengenai supervisor atau manajer di tempat kerja, berakhir pula kegiatan webinar kami pada hari ini. Kami berharap semua informasi yang telah disampaikan oleh para panel kami dapat bermanfaat bagi kita semua.
Sampai di sini pertemuan kita, kurang lebihnya mohon maaf. Saya mewakili kumpulan 8 mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Tetap stay safe dan taati prosedur kesehatan. Have a good day. Thank you.